Okay, Assalamualaikum dan selamat petang lah kalau ikut kan. Okey, untuk hari ini Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi untuk bersama-sama kita mempelajari lah satu perkara baru di dalam apa yang ada lah di dalam iPad ataupun dalam Mac cikgu. Dan untuk kita kata apa, fokus kita pada malam ni adalah bagaimana kita nak gunakan pula ataupun kita nak berkenalan dengan GarageBand. Jadi bersama-sama kita hari ini kita ada dua orang cikgu yang betul-betul kita kata yang boleh bantu kita lah. Di mana yang pertama kita ada daripada Ustaz Syukri Sulaiman iaitu daripada MRSM Taiping. Beliau ni merupakan distinguished educator ni dan professional learning provider. Kiranya kita berbesar lah ni lah kita kata sebab kita boleh dapat berjumpa dengan Cikgu Syukri ni. Dan yang kedua kita ada Ustaz Syakir, Ustaz Muhammad Syakir Mohtar dari SMK Kajang Utama. Ustaz Syakir ni pun kalau kita lihat merupakan Apple teacher. Jadi malam ni saya pun tak nak buang masa. Saya teruslah paskan apa tu ni kepada Ustaz Syakir dengan Ustaz Syukri, tapi sebelum tu saya mohonlah cikgu supaya dapat mutekan dahulu dan jika ada apa-apa pertanyaan cikgu boleh ni lah apa tu letakkan di ruangan chat. So saya hari ni saya tugas sebagai moderator hari ni malam ni. Jadi saya akan lihatlah apa masalah yang cikgu hadapi. Dan jika cikgu nak bertanya masa hands on tu, cikgu boleh unmute lah untuk bertanya kepada ni ataupun boleh letak juga di chat room tersebut. Jadi borang kehadiran kami akan keluarkan 15 minit lah sebelum tamat sesi. Dan sesi ni memang kita rakam lah dan kita akan kongsi bersama dengan kawan kita di luar. So saya pass lah kita kata ni kepada Ustaz mana dulu? Ustaz Syukri dulu akan start kan? Betul tak? Ya, saya betul. Ya. So saya akan pass dulu dekat Ustaz Syukri untuk ajar kita lah malam ni tentang GarageBand. Okey, silakan Ustaz Syukri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Cikgu Hasmahan selaku moderator kita pada malam ini. So saya ucapkan terima kasihlah pada semua cikgu-cikgu yang hadir pada malam ini untuk sesi berkaitan dengan GarageBand. Okey. GarageBand antara salah satu aplikasi yang ada dalam iPad kita yang really powerful dan saya sangat seronok menggunakan GarageBand sebab saya bukan seorang musician. Okey, tetapi dengan adanya GarageBand dia membantu saya untuk menghasilkan muzik yang membantu konten saya, membantu untuk menceriakan konten saya, membantu untuk mengharmonikan lagi konten saya. Okey, so saya akan tunjukkan dengan cikgu sebelum kita pergi pada GarageBand kan, saya akan tunjukkan dengan cikgu berkaitan dengan satu contoh. Okey, satu contoh, yang saya dan Ustaz Syakir bangunkan. Alright, yang saya dan Ustaz Syakir bangunkan berkaitan dengan topik dalam pendidikan Islam. Okey. Yang ini topik untuk silibus pelajaran tingkatan 3. Okey. So kita tengok dulu contoh ni macam mana saya menggunakan GarageBand dan juga a few sound effect yang ada dalam GarageBand dan juga dalam iMovie. Okey. Selamat Hari Raya kepada saudara serta saudari. Setahun banyak sekali merayakan hari yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini bersama dengan saya, Syukri Sulaiman, akan membincangkan berkaitan dengan amalan-amalan sunat semasa menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Jom kita saksikan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Antara amalan yang boleh kita laksanakan sebelum hari raya, pada malamnya kita disunatkan untuk bertakbir raya atau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ini boleh kita lakukan secara individu atau bersama ahli keluarga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Antara amalan sunat di pagi raya dimulakan dengan mandi sunat hari raya. Tata cara mandi sunat hari raya dimulakan dengan niat, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liyaumil Aidil Fitri atau Nawaitul ghusla liyaumil Aidil Adha sunnatan lillahi ta'ala. Setelah selesai mandi sunat hari raya, kita disunatkan untuk memakai pakaian yang terbaik dan tercantik dan yang paling bersih yang pernah kita ada. Pakaian ini tidak semestinya pakaian yang baru, tetapi pakaian yang paling baik yang akan kita gunakan untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri atau Hari Raya Aidil Adha. Setelah kita memakai pakaian yang terbaik, cantik dan bersih, kita disunatkan untuk memakai wangi-wangian sebelum kita melangkah keluar menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri atau Hari Raya Aidil Adha. Amalan sunat seterusnya pula ialah kita disunatkan untuk makan terlebih dahulu sebelum kita keluar menunaikan solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Bagi Hari Raya Aidil Adha, kita disunatkan makan selepas menunaikan solat sunat Hari Raya Aidil Adha. Dan amalan sunat terakhir yang perlu kita lakukan ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri atau Hari Raya Aidil Adha ialah kita pergi dan pulang dari masjid mengikut jalan yang berbeza. Itulah antara amalan-amalan sunat yang perlu kita lakukan ketika meraihkan Hari Raya Aidilfitri atau Hari Raya Aidil Adha. Walaupun ia merupakan amalan sunat, tetapi ganjaran yang cukup besar disediakan bagi siapa yang melakukannya. Jadi, selamat beramal dan jumpa lagi bersama dengan saya, Syukri Sulaiman, pada tajuk yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey cikgu, itu antara contoh yang saya boleh kongsikan dengan cikgu berkaitan dengan konten yang kami bangunkan bersamalah. Okey. Dan seterusnya saya nak tunjukkan cikgu a few contoh yang dengan GarageBand kita boleh hasilkan satu muzik yang seolah-olah muzik tu dimainkan oleh ramai orang tapi sebenarnya satu je orang. Okey. Ini antara satu contoh yang saya boleh tunjukkan pada cikgu. Okey. Banyak instrumen yang ada dalam ni instrumen-instrumen yang ada terkandung dalam GarageBand, okey, dimainkan oleh satu individu tapi semua instrumen kita boleh masukkan sekali. Alright. Okey, saya stopkan kejap. Okey, yang kalau cikgu-cikgu perasan, di bawah ni saya dah silentkan saya punya audio. Kalau saya buka audio saya, so cikgu akan dengar suara nyanyi ramai-ramai tadi kan? Okey, ni lagu yang saya buat as a background tadi. Okey, saya on dia punya lagu suara Kepada saudara serta saudari, hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Right.
satu contoh. Okay. Dan saya tunjukkan contoh yang kedua. Tadi contoh dalam konten yang kami bangunkan, yang ini contoh dalam GarageBand juga kan. Seorang dengan satu individu kita boleh main banyak instrumen. Okey. Dan ini pun sama, saya tak pernah juga tunjukkan lagi contoh ni pada orang ramai. Tapi cikgu tengok saya tunjukkan ada a few instrumen yang saya gunakan untuk bangunkan lagu ni. Alright. Okay, so inilah yang akan kita buat malam ni. Tapi kita takkan buatlah masukkan complete song and then the whole instrument sebanyak mungkin kan. Cuma pada malam ni saya akan kongsikan dengan cikgu-cikgu macam mana untuk kita mulakan dengan GarageBand. So untuk yang pertama ni kita akan start dengan track. Okay, dan Ustaz Syakir akan sambung dengan loops. Okay, so cikgu dah bersedia? Kalau dah bersedia boleh mungkin tunjuk thumbs up sikit untuk saya ataupun di ruangan chat. Sebab kita akan mencipta sebuah lagu, Cik. Kagum sangat ternganga mulut. Ada yang dah kata ni, nampak banyak dah kerja ni. Alright cikgu, betul. Dengan GarageBand cikgu, saya bagi tahu antara dua aplikasi yang bila kita dah start dia jadi macam ketagih pun dia, jadi ketagih lah edit kan. Yang pertama Keynote, yang kedua adalah GarageBand. Dua benda ni kalau kita buat memang kita akan dia layan je buat dia. Itu yang berbahaya sangatlah pasal Keynote dan GarageBand ni, okey. Alright. So cikgu boleh buka pada cikgu punya instrumen GarageBand. Okey, saya tutup balik, saya tunjuk pada awal. Okey, ini GarageBand kita. Okey. So cikgu pergi pada GarageBand dan ini dia punya dia punya interface lah yang pertama. Okey, kemudian kita klik pada button plus yang ada atas sebelah kanan. Okey. Alright. So macam saya bagi tahu tadi, saya akan tunjukkan yang track. Kalau cikgu punya sekarang kat live loop, cikgu boleh ubah pada track. Okey, live loop ni nanti Ustaz Syakir akan kongsikan macam mana cara guna live loops. Okey. Yang ni this one is track. Okey. Dan dalam tracks ni dia ada pelbagai instrumen cikgu Ada bass, ada strings. Okey, ini kalau kita nak record direct daripada GarageBand, macam saya tunjukkan contoh tadi kan. Macam mana saya dengan anak-anak saya nyanyi lagu raya tadi. Okay, kita ada drums, kemudian kita ada keyboard dan ada juga sound library di sini. Okey. Tapi untuk malam ni, berbekalkan dengan note yang saya kongsikan dengan cikgu, kita akan gunakan keyboard. Okey, sebab saya nak cikgu cuba bermain sendiri. Alright, dengan adanya chord tadi, kita cuba main lagu apa sebenarnya lagu tu. Okey. Mungkin ada cikgu-cikgu yang dah dapat teka kod tu lagu apa kan. Sebab saya punya clue adalah konten yang saya dengan Ustaz Syakir bangunkan. Baik, kita akan pergi pada smart piano. Okey, smart piano ni memang sesuai lah untuk kita yang bukan musician ni. Kecuali Cikgu Nana. Cikgu Nana dia seorang guru muzik. So dia ala instrumen muzik ni memang makanan Cikgu Nana lah kan. Okey. Alright.
So ini interface untuk piano. Kalau cikgu pergi interface pada gitar, dia hanya tukar di ruangan ini sajalah. Okey, tapi yang di ruangan atas ni tetap sama. Alright. Kita mulakan dengan sebelah kiri dulu. Yang ini bila cikgu dah start record semua lagu-lagu cikgu, cikgu boleh tekan button macam kertas ni di sebelah kiri sebelah atas. Okey, untuk kita save projek kita. Okey. Kemudian this one untuk kita tukar kepada instrumen lain. Maksudnya kita dah main, kita dah record habis semua kita punya instrumen first, kita nak tambah instrumen kedua, kita boleh pergi kat sini. Kemudian yang ni brick walls. Okey, kalau kita nak tengok brick walls ni, bila kita klik brick wall dia jadi kalau kita dah play nanti baru kita nampak dia punya pertukaran dia macam mana. Okey. Kemudian yang ni untuk dia punya equalizer. Okey. So macam saya bagi tahu cikgu di peringkat awal tadi, saya bukan seorang musician, kita bukan seorang musician. So apa yang GarageBand dah setkan untuk kita adalah the best sound. So maksudnya dia dah sesuai dengan kita punya haluan telinga, earphone, headphone dan sebagainya. Okey, tapi kalau cikgu nak adjust juga tak ada masalah. Okey, still lagi boleh adjust, okey, ikut kesesuaian kita. Kemudian kalau kita dah start record nanti kat sini, sebelah button equalizer ni akan keluar button FX. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Button FX ni very powerful. Kalau macam kita tengah live, okey, kita tengah live, kita gunakan button FX ni, dia jadi macam remix, okey, disco punya rentak dan sebagainya, dia sangat seronok lah. Okey, yang this one, rewind button, play button. Okey, ini adalah record button kita. So setiap kali kita nak main, kita dah ready semua, so kita boleh klik button record. Bila kita klik je button record, dia akan count untuk kita. Okey, dia akan count untuk kita, so dia akan bergerak lah. Okey, kalau cikgu perasan ada bunyi count kan, tap. Okey, yang itu sebenarnya bunyi yang this one. Okey, so yang ini kalau cikgu-cikgu punya sekarang tengah blue, kita boleh disablekan dia supaya bila kita record bunyi itu hilang. So nanti bila bunyi dalam record kita, bunyi piano kita tak adalah bunyi tak, dia count kita punya pengiraan. Okey, yang ni volume, tak ada masalah yang ni. Okey, yang ni saya dah bagi tahu tadi. Okey, yang ini adalah button untuk kita masukkan lagu-lagu. Okey, yang ni saya tak nak tekankan. Saya nak tekankan yang ini, button gear ni. Alright. Button gear ni untuk setting setiap sound kita. Okey, kalau cikgu klik pada button setting ni, okey, ini tempo dia. Okey, kalau kita ambil lagu-lagu daripada Google, Safari ke, dia ada bagi tahu, okey, tempo lagu ni berapa. Okey, tempo lagu ni mungkin 80, tempo lagu ni mungkin 110. Okey, tapi yang dah ditetapkan oleh GarageBand ni, dia mengikut tempo kesesuaian kebanyakan lagu. So kita dah tak perlu pening kepala dah. Okey. Kemudian yang saya nak highlightkan yang keduanya adalah berkaitan dengan keynote signature. Sama juga kalau kita dapatkan daripada Google ataupun mana-mana sumber, kita kena tengok apa keynote yang apa key yang dia bagi. Okey. Dan kemudian kat sini adalah untuk edit code. Alright. Ini edit code. Macam mana cara nak guna edit code? Okey, cikgu pergi pada button edit code, cikgu cuba tap edit code ni. Dia akan keluar arahan macam ni. Okey. So kita nak tukar. Kita nak tukar setiap yang ini. Okey, kita nak tukar dia. So macam mana cara kita nak tukar? Okey, tadi saya dah bagi cikgu chord kan? Okey. Cara kita nak tukar, contoh kita nak letak kat sini F. So kita bila klik kat sini dia E minor, dia bagi tahu kita kan, E minor. So nak tukar pada F, cikgu dah tap pada first button ni, and then cikgu pergi pada F. Okey, dia jadi F minor. Tapi dia kat situ dia kata F major. So cikgu just tukar sini F major. Okey. So lepas F major, G major pula. Saya tunjuk kali kedua, nak tukar G. Saya nak ini G. Okey, saya tap pada button yang pada keyboard ni dulu. Okey. Kemudian saya cari G. Chord dia G. G. Alright, G. Sebab dia beritahu G tu single kan. So kita G major. Tukar G major, dia jadi major lah. Kalau minor dia tulis kat situ, GM. Okay, G major. Lepas tu dia kata A pula. Sama. A. Okay. A major. Alright. Okay. So kita boleh tetapkan berapa banyak yang kita nak. Cikgu nak guna sampai habis semua ni, tak
tak ada masalah. Okey? Cikgu nak tetapkan semua. Lepas tu FGFE balik. Tukar ke sini FGFE. Boleh, tak ada masalah. Tapi kebiasaannya kalau kod tu sama, kita tak payahlah tukar dah. Sebab kat sini dia ada F kan. Kat sini dia ada G. So tak payah tukar. Okey? Kita dah siapkan ni semua. Okey, kita dah siapkan. Katakanlah this one, dua benda ni, F minor dengan G minor, kita tak nak. Kita nak buang dia supaya dia tak mengganggu kita punya main nanti kan. So macam mana cara dia? Kita pergi pada tempat tersebut. Okey, yang ni kita tak nak kita nak buang dia. Kita pergi pada tukar pada none. So nanti kat sini tak adalah bunyi. Dia kosong, zero. Nanti bila kita back balik dia akan hilang. Okey. Saya tukar yang ni pula. Saya tak nak GM ni, saya nak buang sebab dia tak diperlukan. So saya just klik pada none. So dia hilang. Okey. So itu cara kita nak ubah kod. So dah selesai semua, dah complete semua, kita klik button done yang ada di atas sebelah kanan. Okay, klik button done. Kita tengok yang dua yang kita buang tadi dia hilang kan. Yang dua yang kita buang tadi dia hilang. Okey. Alright. Itu satu. So saya harap cikgu-cikgu jelas kegunaan. Kenapa bahasa saya ada? Tadi ada 4. Sekejap, saya tengok soalan cikgu tadi. Saya tak dapat tangkap soalan tu. Tadi ada 4. Lagu tu tak kacau ke? Lagu tu tak kacau ke? Saya tak faham. Kan ubah-ubah je. Kenapa bar ada 8? Kenapa bar ada 4? Okey. Kita pergi pada setting. Alright. Kat sini untuk kita tukar. Sama ada 4, 4, 3, 4 ataupun 6, 8. Okey. Tapi macam yang saya bagi tahu cikgu, untuk malam ini, alright, untuk malam ini, keyboard yang kita akan gunakan bukan yang ini. Okey. Sebab saya tak akan tunjukkan cikgu this one. Alright. Contoh cikgu autoplay cikgu Kalau cikgu run yang this one, cikgu pergi pada satu, cikgu tengok autoplay ni apa yang berlaku. Cikgu tak payah main pun. Okey, sorry, kamera saya kat sini. Tangan saya tak gerak, tak tekan apa-apa pun tapi dia main untuk kita. Okey. So seolah-olah kita tengah main je ni. Ini this one is autoplay. Kalau cikgu pergi pada 4, cikgu tengok tempo dia macam mana. Tempo dia berubah-ubah. Okey. Okey. This one itu untuk autoplay. So kegunaan autoplay ni bila kita nak gabungkan a few instrument yang bersesuaian. Okey. Saya off dulu. Sebab untuk lagu malam ni kita nak main instrumen yang lebih pada real keyboard. Alright. Apa dia real keyboard? Macam mana cara kita nak tukar the real keyboard? Kita akan pergi ke button yang warna merah di sebelah kanan tengah-tengah. Okey, kalau cikgu tap pada button tu, dia akan jadi macam ni. Okey. So ini adalah keyboard yang kita akan mainkan mengikut chord kita pada malam ini. Okey, soalan saya pada cikgu-cikgu semua, siapa yang keyboard dia tak keluar chord-chord yang ada kat, macam saya ni? Tak keluar. Dia tak keluar chord. Siapa yang tak keluar chord? Saya. Tak ajar. Tak keluar. Kalau tak keluar cikgu, maksudnya cikgu kena tukar kepada iPad yang baru. Sebab iPad cikgu lama. Baru beli. Saya gurau je, jangan marah cikgu. Okey, cara kita nak dapatkan keyboard kita, bukan keyboard, sorry. Cara kita nak dapatkan chord ni, okey. Cikgu pergi pada setting, keluar balik. Okey, keluar balik. Saya off lah terus, okey. Kita pergi pada setting. Setting iPad. Okey, klik pada setting iPad. Kemudian cuba cikgu cari GarageBand. GarageBand apps kita. Okey, this one. Okey, ni GarageBand saya. Cikgu tap pada GarageBand. Okey, apa yang cikgu kena buat kat sini? Cikgu enablekan button keyboard note labels. Okey, kalau cikgu disablekan dia tak keluar cikgu punya chord tadi kan, tapi bila cikgu enablekan dia, chord tu akan keluar. Sama juga kalau siapa yang tak enablekan automatic recording length ni. So nanti bila kita play length yang belah atas tu dia akan auto play, auto main.
Okay, dia akan auto sambung. Nanti saya tunjukkan. Okay. Alright, so kita tengok balik pada kita punya keyboard. Okay, saya buka balik GarageBand. Okay, so dia akan ada kat sini So sekarang ni saya sangat yakin semuanya dah keluar, betul? Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya punya masih lagi saya nak keluarkan macam piano ni. Macam mana nak keluarkan macam piano ni? Maksudnya instrumen piano cikgu Ya betul. Okey, saya tunjuk balik. Saya dah masuk. Okey. Tapi dia keluar macam yang sebelum Ustaz tunjukkan. Okay, faham. Okey, cikgu pergi pada button yang ada warna merah di hujung sebelah kanan tengah-tengah. Yang ni. Merah, macam tak nampak pula. This one. Kalau cikgu tap, dia jadi macam ni. Sekarang ni cikgu ni macam ni kan? Ya betul. Okey, so cikgu tap yang ni. Yang saya gerakkan ni. Saya tak nampak ni. Ustaz gerak mana? Okey, saya gerakkan ni. Yang sebelah 3 segi tu ke bukan? Ya, betul. Okey, baik. Okey, cikgu tap. Dia keluar. Okey, alhamdulillah keluar. Okay, good. Okay. Alright, so sekarang ni kita akan saya kena offkan kamera yang ini. Sekejap cikgu Sebab saya nak tunjukkan belah atas. So saya akan onkan kamera this one. Okay. Okay. Baik. So sekarang kita akan bermain dengan kita punya kod yang saya share dengan cikgu-cikgu tadi. Okay, sebenarnya kod itu adalah lagu raya. Okay. Kod itu sebenarnya adalah lagu raya. Cuba cikgu ikut FGA, FGFE. So kat situ ada kat sini, kita kena main di ruangan yang sebelah kanan. Kalau cikgu main di ruangan yang sebelah kiri, kalau cikgu dengar yang saya punya mungkin lambat sikit sebab sekarang kita tengah guna Zoom kan. So bunyi dia tak smooth sangat. Saya dah tap, dia baru bunyi. Okay. So sekarang cikgu kena main di bahagian sebelah piano yang berada di sebelah kanan cikgu. Saya ada roundkan saya punya cursor ni. Okay. So cikgu ikut dia punya chord FGA kan. FGA, FGFE, CEFG. Okay. Dapat tak cikgu? Nampaknya semua tengah bermain piano saya rasa. Tengah mencuba tu. Okay. Oh, okay, kacang. Very good Cikgu Hairi. Makanan Cikgu Hairi lah kalau ada kacang. Okay. Very good Cikgu Hairi. Okay. So, bila cikgu dah dapat tempo dia kan. Sebab ni saya dah bagi tahu lagu raya kan. So kita main selamat hari raya kepada saudara serta saudari. Okay, so cikgu boleh start record cikgu punya lagu. Okay, start record cikgu punya ikut chord yang saya share dengan cikgu tadi. So macam mana cikgu nak record? Okay, kita test dulu FGA, FGFE. Okay, kita klik button record. Okay, ingat cikgu kita klik button record. Okay, and then baru kita main. Dia akan beat untuk cikgu. Okay, selagi mana cikgu tak main, selagi itulah dia akan record kan. Tapi cikgu jangan risau, kita boleh adjust dia So kita tekan. Okay, stop. Okay. Mana sebenarnya tadi? Hilang dah. Alright, this one. Dia bermain, sebab yang ni dia tak rakam pada awal. Kenapa dia tak rakam daripada awal? Sebab saya start main bila sampai di tempo yang ketiga, beat yang ketiga, baru saya start main. Itu pun tak main lagi. Kat sini baru main. Okay, cuba cikgu tengok Dia bila saya tekan play, dia senyap. And then baru dia main. Okay. So maksudnya dia terlalu jauh dengan kita punya bar yang ada ni. So macam mana kita nak buat? Ini kelebihan GarageBand. Okay. Kita boleh edit lagu tu. Kita boleh drag dia supaya dia jadi awal. Kita boleh tambah. Kita boleh split dia. Kita tak nak bunyi ni tak best dia. Okay. Macam mana cara kita nak buat? Okay, yang first cikgu, bila cikgu dah start rakam, and then katakanlah tak jadi rakaman tu. Tempo yang pertama jadi, tapi tempo yang kedua tak jadi. Cikgu tap pada bar piano tu. Dia akan keluar warna putih. Okay. Bar ni kalau cikgu tap sekali lagi, dia akan tap and hold. Dia akan jadi kuning. Bila dia jadi kuning, baru cikgu boleh movekan dia ke depan. Ingat tap and hold.
So dia akan bergerak sampai ke depan. Alright. Okay. So dia akan bermain di start first tu. Okay, tadi saya perasan ada satu soalan. Kejap saya tengok sekali lagi soalan dia. Kat mana pergi? Okay, terima kasih Ustaz Syakir. Alright. Dekat ruangan setting je cikgu dekat ruangan setting. Alright, terima kasih Cikgu Khairi. Okay, so saya back balik pada this code kan. Okay. So kita dah drag dia ke depan. Kemudian bila cikgu play balik, lama kan dia nak masuk. Oh, sorry. Okay, tengok lama. Perjalanan dia lama, baru dia masuk. Okay, so saya tak nak macam tu. Kita nak bila kita just tekan button play, dia dah terus main. Tang, dia dah terus tap sampai di ruangan ini. Okay. Kita dah sampai di ruangan ini. So macam mana cara kita nak edit? Macam mana cara kita nak edit supaya yang kosong ni kita nak buang? Okay, dia ada dua cara. Cara yang pertama, okay, sekarang ni saya tap tempat lain dulu. Saya tap sekali lagi kat grand piano saya. Kemudian saya tarik dia. Okay, macam mana cara nak bagi ada hijau kat atas tu? Bila cikgu start rakam baru hijau ni keluar. Selagi cikgu tak rakam, okay, this one, button recording, selagi cikgu tak record, dia tak keluar. Okay, so saya ulang balik. Saya nak edit supaya yang the whole hijau ni tak ada. Saya tak nak sebab ni senyap je. Saya tak start main pun. So saya nak bila saya tekan je button play, terus pergi kepada saya punya beat yang pertama. Okay, chord saya yang pertama ni. So saya ada dua cara. Tap dulu kat sini, kemudian kita drag dia. Sampailah, alright, this one. Okay. Kemudian kat sini ada ruangan kosong balik kan? Ada ruangan kosong balik, so dia senyap juga. So macam mana cara kita nak ni? Kita kedepankan dia semula. Tap and hold. Tekan, bawa, drag je dia. Very easy. This is GarageBand. The powerful of GarageBand. Okay. Yang ini yang kita kena tahulah tentang GarageBand. Dia sangat mengujakan kita. Alright. So bila cikgu play, dia jadi cepat. Okay. Kemudian cikgu tengok. Sama juga yang ni. Daripada sini, chord yang terakhir sampai chord yang kedua ni panjang. Sangat panjang. So saya tak nak dia panjang macam ni sebab nampak sangat saya tak reti main piano kan. Nampak sangat keyboard saya tak reti main. Saya kena tunggu pula satu-satu. So macam mana saya nak buat? Okay, saya tunjukkan sekali lagi. Saya tap pada bar yang ada pada keyboard. Okay, cikgu tak keluar sebab cikgu tak start rakam lagi. Okay, kalau kita tak start rakam lagi, dia memang tak keluar. Oh, dah start tapi tak keluar juga. Dah start tapi tak keluar juga. Macam mana cikgu tak keluar Saya tarik ke bawah Ustaz. Tadi saya pun tak keluar juga. So Tarik tarik apa macam skrin kita yang kat atas tarik ke bawah macam tu. Nanti sebab tadi dia macam terlindung. Saya pun mula-mula tak keluar tadi. Oh, boleh okey. Dapat. Alright. Thank you cikgu. Siapa yang tolong jawab tadi Tak Asma. pasal nama. Cikgu Asma. Thank you cikgu Asma. Right. Okay, thank you. Alright. Okay. So kita nak buang yang this one kan? Mana? Alright. Tak pusing. Okay. Okay. So cara kita nak buang, tengok ni panjang je kan? Antara chord yang kedua dengan yang pertama ni terlalu panjang. Macam mana cara kita nak buang dia? Okay, kita buat macam ni cikgu Kita drag yang play button ni. Okay. Kita drag pada yang hujung sekali, yang pertama, di bahagian yang pertama. Kita tap kali kedua. Kemudian ada keluar button split. Okay. So saya tadi tab tu dekat mana? Kita tap pada yang button yang hijau ni, bar yang hijau. Okay. Bar Just klik situ je lah. Okay. Yes, betul. Kemudian cikgu tap sekali lagi. 2 kali tap. Okay. Alright. Kemudian kita tap pada button split. This one is split button. Bila cikgu tap button split, keluarlah gunting tu. Apa yang cikgu perlu buat dengan gunting tu? Drag je ke bawah.
Okey, drag je ke bawah. So kita dah ada 2. Okey, nampak? Kita dah ada 2 bar. Keluar dari GarageBand. Alamak, apa yang keluar dari GarageBand? Terkeluar cikgu. Guna pergi. Okey. Benda yang sama. Sorry. Okey, benda yang sama cikgu kena buat pada yang kedua. Okey. This one kan? Okey, yang ni kita tak nak sebab terlampau panjang. Okey, kita gerakkan kita punya play button ni sampai ke sini. Tap, split, ada keluar gambar gunting, potong dan kita tap yang tengah. Okey, bila kita dah tap yang tengah, tap sekali lagi, kita boleh delete dia. This one is delete button. Kita delete. Okey. So ada ruangan kosong kat sini kan? Ada ruangan kosong kat sini. Apa yang perlu kita buat? Tap and hold. Tariklah dia, cantumkan di sini. So kita main tu nampak. Sorry cikgu sorry. Okey. Sekali lagi, kat sini kosong. So macam mana kita nak buat? Saya dah beritahu tadi. Tap, drag dia. Okey, yang ni dah tertinggal pula. Tap and drag. So bila kita klik button play, so dia jadi lebih smooth, dia jadi lebih cantik bunyi dia. Okey. Alright, tak apa. Boleh, no problem. Saya ulang balik cikgu So sekarang ni untuk cikgu yang dah berjaya buat, saya mohon cikgu untuk teruskan habiskan the whole chord tu. Okey, sambil saya ulang semula daripada awal macam mana cara kita nak masukkan kita punya GarageBand tadi. Okey, saya ulang, siapa yang dah dapat saya mohon cikgu rakam terus. Main terus. Okey, record cikgu punya playing, okey? Alright, so saya akan buat yang baru. Okey. Saya akan pergi pada button plus. Saya pergi pada smart key, piano. Okey. Yang ini kalau siapa yang keluar macam ni, kita tukar di sini. Okey. Kalau cikgu klik button tanda soal ni, dia akan bagi tahu cikgu lah apa nama setiap instrumen, apa nama setiap tempat ni. Okey. So, kita off balik tanda soal. Kita pergi pada this red button untuk kita ubah kita punya keyboard like a real keyboard. Okey. Saya dah bagi tahu macam mana kita nak keluarkan setiap chord ke atas. Okey. Bila semua dah bersedia, semua dah ready, apa yang cikgu perlu buat? Enablekan this button, metronome button ni. Okey. Disable, bukan enablekan, disablekan. Kemudian cikgu boleh start record. Okey, kita punya chord saya dah share dengan cikgu-cikgu tadi. Okey, kita start record. Macam mana nak record? Klik button record. Dia akan count untuk cikgu. Bila dia bergerak, cikgu boleh start rakam. Okey? Okey. So bila cikgu dengar saya punya di Zoom dia agak lagging sikit, tapi saya sangat yakin bila cikgu main dia jadi lebih smooth daripada apa yang saya tunjukkan di Zoom. Okey. Macam saya bagi tahu, play button saya dah terlalu jarak, terlalu jauh. Okey, terlalu jauh daripada yang ada di hadapan ni. Okey, so macam mana saya nak dapatkan dia? Tap and hold, dia akan jadi warna kuning. Kalau cikgu tap sekali dia jadi warna putih. Cikgu tak boleh drag dia. Okey, kalau jadi warna putih cikgu tak boleh buat apa-apa kat dia. Tapi bila jadi warna kuning, tap and hold baru cikgu boleh adjust dia. Nak ke depan sikit ke, nak ke belakang sikit ke. Okey. So ini bergantung pada kreativiti kita lah. Kalau first kita tak nak main piano ni, kita nak bunyi lain dulu. Okey, so kita biarkan piano ni kat belakang sikit. Okey, supaya ada instrumen lain untuk yang the first one. Boleh kita masukkan instrumen lain dekat depan ni nanti. Okey. Alright, so saya tarik dia kat sini. Okey. So macam mana cikgu? Dah habis rakam ke belum? Boleh saya tengok di ruangan chat ataupun cikgu boleh unmute bagi tahu dah habis rakam. Nak tanya? Okey, silakan.
Saya tadi tu saya tak tahu lah saya tekan apa. Lepas tu Okey. saya delete tahu yang saya dah delete semua yang hijau-hijau tu semua. Lepas tu Okey. kan, jadi yang dekat bar tu dia jadi black lah kan. Tapi Betul. sekarang ada music. Macam mana? Oh, okey, maksudnya cikgu ada rakam juga tu sebenarnya. So okey. saya nak delete yang tu ya. Cikgu kena cari dekat ujung-ujung cikgu. Dia mungkin berada dekat okey, di ruangan atas ni. Kalau cikgu tengok saya gerakkan cursor saya ni kan. Yes. Okey, ruangan atas ni cikgu boleh gerakkan dia sampai cikgu jumpa. Dah Kat jumpa. mana? Tak jumpa juga. Mana? Dah jumpa dah. Okey, jadi cikgu nak delete Warna hijau. Ada bunyi. Dia ada bunyi je tapi dia still warna black. Okey. Yang itu saya rasa sebab ni tadi cikgu, sebab kita tekan ni metronom ni tadi untuk kita starting cikgu try record. So that's why dia ada bunyi tu je. Okey, tak apa. Untuk selesaikan masalah cikgu tu, cikgu just tap pada button ni. Cikgu just tap dekat ruangan di keyboard ujung tu. Okey, saya tunjuk cikgu Tap. Kemudian cikgu delete je. Okey, sebab ini first. So dia akan terkeluar macam ni. Kalau dah ada banyak instrumen, dia akan masuk balik. So cikgu pilih balik smart keyboard. Alright. So yang ni dia akan flat balik, dia akan black semula kan. Okey, baru cikgu start record balik. Tapi kalau cikgu dah banyak instrumen kat sini, bila cikgu klik button delete, dia tak akan terkeluar macam tadi. Oh, okey. Okey? Hanya instrumen tu je lah kan? Betul. Okey, terima kasih. Alright. So siapa yang dah rakam, siapa yang dah record dia punya muzik raya dia, boleh tunggu sekejap untuk kita beri ruang kepada kawan-kawan yang nak rakam the whole music tu. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Sorry. Macam mana kalau contoh kita tak jadi kan, masa kita nak balik semula? Okey, kalau cikgu nak record semula, cikgu just delete je dekat sini. Okey, saya tunjuk sekali lagi Ini instrumen saya kan? Saya punya piano tu dekat tengah-tengah. Piano dekat tengah-tengah. Maksudnya dekat sini Betul. Okey, contoh cikgu saya rakam dulu. Okey, saya biarkan dia bergerak lama sikit kan? Okey, saya biarkan ni. Okey, so maknanya cikgu punya kat sini kan? Ni saya punya macam saya punya tadi kan saya tu suruh tekan piano kan untuk delete kan. Tapi piano saya yang ada yang tengah ni je, yang tepi tu tak ada. Yang tengah-tengah ni Ustaz, yang bawah ni. Ustaz punya bawah ni, yang tengah-tengah ni je. Yang tepi saya tak ada. Yang ni je saya ada. Atau tak yang atas ni, yang tepi yang Ustaz tekan untuk delete. Belah kiri. Oh ni tak ada? Tak ada. Macam mana nak keluarkan dia untuk delete? Macam mana dia tak ada? Tapi cikgu dah rakam. Okey, sekarang ni saya dah buat. Lepas tu saya tekan nak stop tekan merah balik kan? Betul. Dia keluar button 4 segi. Okey, lepas tu sekejap saya pun tak faham. Tak apa. Take your time. Sebab Hijau tu nampak tak cikgu? Yang hijau tu nampak tak? Hijau tu ada. Lepas tu bila saya rekod balik dia double. Dia jadi double. Maksudnya dia double tu dia dekat mana cikgu? Dia bertindih kat mana? Dia bertindih dekat hijau ni ke ataupun dekat sebelah sini? Kejap. Bertindih kat tak pastilah Ustaz. Minta maaf lah ya Ustaz. Tak apa, no problem. Boleh cikgu mungkin boleh print screen lepas tu share dekat Telegram, nanti kita akan tengok macam mana. Okey baik. Okey saya hantar Ustaz Syakir Solution satu lagi, cikgu jangan risau. Cikgu just pergi je balik pada button save ni. Okey, cikgu save je. Macam ni contoh kan. Okey, dia akan jadi My Song 31 ni yang tak jadi punya lah ni. Okey baik, yang tak jadi punya ni. Okey, lepas tu cikgu start balik a new one. Okey. Itu solution paling mudah yang saya boleh bantu cikgu lah untuk setakat ni. Okey. Boleh. Ustaz Syukri, saya ada soalan. Okey. Saya punya bila saya record, dia sekerat je lepas tu dia terus stop sendiri. Kenapa tak boleh record panjang Ustaz? Okey, so untuk nak record panjang, yang tu yang saya, kalau cikgu perasan tadi dekat setting ni kan, saya ada bagi tahu berkaitan dengan this button ni. Automatic recording length ni. Okey. So kalau cikgu tak berlaku juga macam tu, okey, ini solution dia. Cikgu pergi pada button plus hujung ni. Okey. Tap pada button plus. Okey, kemudian cikgu pergi section A ni. Cikgu tukar pada automatic. Kalau cikgu punya disable macam ni,
Dia jadi 4 je. So that's why bila cikgu record, dia stop kat situ. So cikgu buat pada automatic. So nanti bila cikgu main, cikgu play dia punya instrumen, dia akan tambah lagi Cuba tengok Saya start record di sini. Contoh. Ni saya just main je cikgu okey, nampak dia bergerak sendiri. Yang atas ni. This one. So selagi itulah dia akan, kita boleh main seberapa banyak kita nak. Tapi tak nampak button automatic dah. Yang pening kepala tak sama. Tak nampak button automatic. This one yang plus ni Tak section plus tu dah tekan, lepas tu dia keluar. Tadi saya dah tekan, actually dah tekan-tekan kat sini dah terkeluar 4 section pula, section B, section C, section D. Okey, cikgu dah duplicate maksudnya macam ni cikgu Dah terduplicate kot tadi. Okey, jangan risau. Macam ni cikgu kan? Okey, jangan risau cikgu. Apa cikgu kena buat? Cara cikgu nak delete, drag dia ke sebelah kiri cikgu. Oh, okey. Right. Drag dia sebelah kiri. Tinggal section A tu je. Ya betul, dan dia auto betul. Baru ada auto tu. Okey. Okey, inilah kelebihan iPad kita cikgu. iPad yang mahal ni, inilah kelebihan dia. This is kenapa saya suka iPad. Lepas tu tekan add ke Ustaz? Tak payah. Tak perlu, untuk tak perlu tambah tekan section tambah jangan tekan add cikgu. Betul. Just okay, auto je. Alright. Kalau cikgu tambah add, nanti dia akan tambah section. Okey, terima kasih Ustaz. Okay. Alright, so okay, kita dah let's say cikgu dah rakam sebab jam pun dah 9.53 sebab live loop antara yang seronok juga. So nanti cikgu tak sempat belajar, rugi nanti. Okay. Okay, katakanlah cikgu nak tambah satu lagi instrumen. Okay, ni cikgu dah record, macam saya dah record sikit. Nak tambah satu lagi instrumen cikgu apa yang cikgu kena buat? Cikgu pergi pada button plus ni. Klik pada button plus tu. Dia akan jadi macam ni. Katakanlah cikgu nak masuk voice cikgu. Suara cikgu seronok dia dengar, suara cikgu sedap. Cikgu suka menyanyi, cikgu tambah voice. Audio recorder. Kalau cikgu kata, alah aku nak tambah gitar lah. Barulah bunyi dia sedap sikit. Okey, cikgu tambah gitar. Konsep yang sama saya bagi tahu cikgu tadi. This one is gitar. Macam mana cikgu nak ubah ni? Nak ubah chord ni. Okey. Nak ubah chord ni macam mana? Saya dah bagi tahu tadi. Pergi pada button setting. Bukan button gear ni. Okey, button gear di atas sebelah kanan. Edit chord. Okey, klik pada edit chord. Alright, kita dapatkan balik dia punya chord. Apa chord dia tadi? Okey, saya nak tukar ini F dulu. Tukar F. F major bukan F minor. Yang ni apa? G. Tukar G. Cari pula G. Kecuali kalau cikgu-cikgu sangat mahir dalam bermain gitar. Macam saya, tangan dah start keras ni memang tak boleh dah lah nak main muzik. Main badminton, volleyball, insyaAllah tak ada masalah. Okay, tapi kalau main muzik memang jadi masalah lah untuk saya. Alright. Okay, yang ni tadi G. Okay, tukar pada E pula. Saya nak tukar yang ni E. Okay, konsep yang sama saya buat. Alright, E major. Okay, katakanlah saya tak nak ni semua. Ni semua saya tak nak. So, apa saya kena buat? Just klik button none. Tukar pada none. Alright, this one none juga. Nanti jangan risau, dia akan delete. None juga. None juga. Okay, jangan risau, nanti dia akan delete sendiri. Cikgu buat je dulu. Okay. Satu lagi dua. And the last one. Okay, done. So ada je 3 bar je yang main. Contoh cikgu ni contoh. Okay, so kita pun nak start record, kita pun main. Tapi saya nak bila main, okay, bila nak main, saya tak nak saya punya bunyi keyboard ni mengganggu saya. Okay, saya tak nak bunyi keyboard ni. Bila saya main gitar, saya tak nak dengar bunyi keyboard tu. Okay, saya tak nak dengar bunyi keyboard tu. Macam mana saya nak buat? Cikgu just tap pada ruangan di sebelah kiri cikgu ni. Kemudian cikgu drag dia. Okay. Saya tunjuk balik. Cikgu pilih ruangan yang ada di sebelah kiri kelabu ni. Cikgu tarik dia sikit. Kemudian cikgu off dia. So bila kita rakam kita punya gitar nanti, music keyboard tak keluar. Okay. Okay, bila kita rakam bunyi gitar nanti, music keyboard tak keluar. Alright. So cikgu pun start rakam. Contoh cikgu kita rakam.
Okay, stop. Okay, itu rakaman kita. So, cikgu tengok ada ruang kat sini di antara hijau ni ada ruang. So nanti bila bunyi piano dah masuk, bunyi gitar lambat masuk pula. So saya bagi tahu tadi macam mana kita nak buang. Saya drag button play ni kat sini. Tap. Tap sekali lagi. Pergi pada button split. Keluar gambar gunting. Potong. Tap pada yang kosong. Tap sekali lagi. Delete. Okay. Kemudian kita tap and hold pada gitar tadi. Kita drag dia ke depan. Alright. Okay. Kalau cikgu nak kata, okay, saya nak bunyi keyboard saya lebih kuat daripada bunyi piano, bunyi gitar. So cikgu boleh adjust kat sini. Saya nak bunyi gitar saya lebih kuat daripada bunyi keyboard. Cikgu boleh adjust. And then cikgu boleh play. Okay. So, dia menunjukkan kesesuaian cikgu lah. Alright. Ustaz Syukri. Ya. Bila saya dah pilih gitar tu kan, yang piano tu dia tak appear lah dekat, okay, kalau tengok yang belah kiri screen Ustaz kan. Okay, yang ni. Atas, yes, piano lepas tu gitar kan. Macam saya keluar gitar je. Tapi bar piano ada lagi? Tak ada. Tapi bila kalau saya tengok macam ni. Kalau tekan yang macam kotak-kotak tu, baru dia keluar gitar dengan piano. Tekan kotak-kotak yang mana cikgu? Yang this one? Yang sebelah dia. Yang Bridge tu. Oh, brick wall ni? brick wall lah, yes. Baru dia keluar? Tapi susah lah kan nak tengok. Sebab dia separate pula. Okay. Okay, kalau macam tu apa solution yang boleh saya bantu cikgu ialah itulah cara dia. Okay, untuk cikgu edit, cikgu kena just make sure sebelum cikgu cikgu play the guitar, the second instrument, cikgu boleh pastikan yang first instrument tu dah clear, dah maksudnya recording cikgu dah cantik, and then baru cikgu pergi pada second instrument lah. Okay, kalau cikgu tak nak keluarkan yang ni, cikgu just drag dia macam biasa. Okay. Thank you. Okay. Alright. So kita akan sampai kepada satu lagi step. Yang ni memang cikgu kena tengok betul-betul. Sebab kalau cikgu termiss satu step, dia tak appear. Dia tak akan keluar dekat Keynote ataupun iMovie cikgu. Okay. Tapi saya dah kongsi sedikit dengan group nombor 3 tak silap saya. Bagaimana kita nak save daripada GarageBand ke Keynote. Alright. So untuk kita save, kita dah record siap-siap semua. Okay. Cikgu dah start rakam. Cikgu dah puas hati dengan muzik cikgu. Okay, kita record dia. Kita save dia. Sorry cikgu. Kita save dia, kita klik pada button save yang ada di sebelah atas kiri. Alright. Benda pertama yang cikgu kena buat selepas dia appear macam ni, cikgu kena tukar title ni. Jangan biarkan dia My Song 31, My Song 1, My Song 2, My Song 3. No. Okay. Kita just tap and hold, keluar instruction kat sini. Kemudian kita rename. Okay, kata kalau cikgu letaklah apa nama file cikgu kan. Okay. Saya letak test. Enter. Okay. Kemudian yang kedua, cikgu tap sekali lagi. Tap and hold. Kemudian cikgu klik button share. Okay. Share yang ada di sebelah bawah. Okay, dia akan keluar 3 pilihan. Sekarang ni kita nak masukkan dia, okay, cikgu dah set, saya nak masukkan dia dalam iMovie ataupun saya nak masukkan dia dalam Keynote. Okay, terpulang pada cikgu. Yang ni ringtone, yang ni project. Apa kelebihan project ni? Saya dah rakam satu lagu, saya nak suruh Ustaz Syakir tolong masukkan sikit muzik lain pula, tambah dekat lagu tu. So saya akan share project dengan Ustaz Syakir. Untuk ringtone ni kita boleh gunakan di iPad kita nanti, nak buat alarm ke apa ke tak ada masalah. Okay, tapi sekarang kita nak export dia ke song. Okay, cikgu klik pada button song. Okay, yang ni cikgu jangan pening kepala dah. iPad dah tetapkan kita the best one, high quality, tak ada masalah. Cikgu klik pada button share. Okay, dia akan keluar instruction macam ni pula. Okay, yang ni cikgu kena hati-hati. Jangan tersalah pilih. Cikgu kena pergi pada open in dulu. Cikgu boleh je nak pergi pada
Mana iMovie saya ni? Kita boleh je pergi pada iMovie dan sebagainya, tapi kita tak nak buat 2-3 kali kerja. Apa yang cikgu kena buat bila dah keluar instruction ni, pergi pada open in. Okay, open in, dia akan export cikgu lagu. Export lagu cikgu. Cikgu lagu pula, sorry. Lagi panjang lagu cikgu, lagi lama dia export. Okay, bila lagi lama dia export, sambil-sambil dengan export tu cikgu bolehlah buat kerja lain dulu kan. Okay, bila dah keluar, jangan terus klik pada iMovie, jangan terus klik pada mana-mana apps yang ada. Okay, cikgu pergi pada save file. Alright, this one, save file. Okay, saya tak nak masukkan dia dalam iMovie. Saya nak masukkan dia ke dalam Keynote sebab lagu yang pertama ni sesuai dengan Keynote saya yang first. Okay, saya pun masukkanlah dia ke dalam Keynote. Okay, apa yang saya perlu buat, saya klik pada button save. Okay, kalau cikgu-cikgu perasan, item will be saved to Keynote on my iPad. Nanti mungkin kat cikgu ada yang iCloud Drive, itu terpulang pada kita sama ada kita nak save dalam iCloud Drive ataupun on my iPad. Dia ada pro and con dia. Kalau iCloud Drive tak ada line internet, cikgu tak boleh download. Okay, pergi pada button save, automatically dia akan berada di Keynote kita. Okay, so macam mana kita nak dapatkan dia daripada Keynote pula? Okay, kita pergi pada Keynote. Mana Keynote saya? Oh, saya tak buka lagi. Alright, kita pergi pada button Keynote. Okay, katakanlah saya nak masukkan di ruangan, contohlah this one cikgu Saya ambil as a contoh cikgu Okay, saya ambil this one. Saya klik button edit. Okay, macam mana cara kita nak dapatkan lagu tadi? Cikgu klik pada button plus. Kemudian cikgu pergi pada insert from. Okay, sekarang saya punya iCloud Drive. Tadi saya save dekat on my iPad. So saya kena pergi pada on my iPad, browser, on my iPad, Keynote. So saya cari bunyi tadi. Kat sini kepentingannya kalau kita tukar kita punya nama. Okay, so yang this one is test. Kalau cikgu tak tukar nama tadi kan, yang saya suruh rename tu, cikgu tengok yang ni. Macam mana cikgu nak tahu? Ni lagu apa? Yang ni lagu apa? Yang ni lagu apa? Cikgu nak kena test satu-satu pula. Dah makan masa kan? Habis masa kat situ. So saya pergi pada saya punya test. Tap button test, automatically dia boleh masuk ke Keynote dan kita boleh animate dia. Okay? Boleh animate dia. Nak masuk macam mana cara dia? Ataupun saya nak susun dia waktu bila? Kita boleh animate dia, tak ada masalah. Alright. So itu cara kita nak masukkan dia, nak export ke dalam Keynote. Kalau cikgu nak export dia ke dalam iMovie, the same thing. Yang pertama, tap and hold, share, pilih button song, share sekali lagi. Ingat, jangan terus save, pergi pada open in. Okay, pergi pada open in. Macam ni dia agak lama sikit. Sambil-sambil ni cikgu bolehlah pergi buat kopi ke, Nescafe ke, ataupun cikgu boleh buat benda lain yang cikgu rasa perlu cikgu selesaikan dalam masa segera. Okay, lagi lama cikgu punya lagu, instrumen panjang, lagi lama lah dia akan export as a song. Alright, so bila dia dah selesai, dia akan keluar instruction macam ni. Cikgu jangan klik pada iMovie cikgu Jangan klik pada iMovie sebab nanti dia tak save dalam file iMovie. Cikgu pergi pada save file. Save to file. Dia akan pergi pada iMovie. So saya dah pilih iMovie saya. So saya just klik je dah save. So dia akan berada di iMovie. Macam mana cara nak dapatkan dekat iMovie? Kita akan belajar dengan cikgu yang akan menunjukkan kita berkaitan dengan iMovie. Okay. So sebelum saya habiskan sesi saya, sebelum saya pass pada Ustaz Syakir, saya harapkan cikgu punya content development ada music background yang macam saya tunjukkan tadi as a contoh saya kan. Kalau cikgu ingat lagi. Okay, this one. Kalau cikgu dengar memang ada bunyi, ada bunyi lagu tu kan. Yang ni tak berapa tak dengar. sorry.
Okey, tak apa. Alright. Okey. Nanti saya akan sharekan yang bahan saya ni dalam grup Telegram kita, insya-Allah. Okey. So cikgu, kita akan beralih pula yang lagi seronok, lebih dia mencabar kreativiti kita berkaitan dengan live loop. Okey, Ustaz Syakir, I will pass the stage at you. Zoom this one. Okay, sorry. Alright, Ustaz Syakir iPad kan? Ya. Alright. Okay, kita akan bersama dengan Ustaz Syakir untuk sesi seterusnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syukri. Okay. Saya teruskan perkongsian untuk malam ni. Untuk live loop. Okey. Macam pagi tadi saya dah share, pagi tadi minta cikgu-cikgu semua download semua untuk live loop. Okey. Okey, interface dia. Pergi balik. Okey, live loop kalau cikgu dah download semua ada ni. Ada 3 ni. Okey. Dia ada EDM, hip hop. Muzik-muzik ni, okey, kalau kita buka satu contoh. Okey, katakanlah ni. Chinese punya ni. Oh, okey. Okey, kita tekan satu. Dia boleh main terus. Okey, ataupun ada satu cara lagi. Kalau kita tekan kat bawah. Kita tekan kat bawah ni dia main serentak satu tu. Okey. Kalau kita nak ubah, kita tekan yang ni. Jadi dia keluar. So kalau perasan tadi ada bunyi suara apa? Bahan jadi suara ayam kan? Kita lagi bunyi. Kita tekan stop. Pada bertiga kita tekan stop. Sini kan tadi stop. Okay, saya nak tunjukkan contoh saya. Okay. Okay. Okay, live loop ni banyak Kalau kita tengok macam kalau Animal Kingdom, kalau kita berdasarkan konten kita jugalah. Betul? Cikgu boleh explore juga. Jadi tak susah dah cikgu. Kalau nak cari sound effect, memang dah ada dah dekat kita. Ini sebab kita ada tadi tu. Bunyi environment di lautan. Okey. Live loop. Okey, kalau macam mana yang tadi kalau kita nak semak dia punya apa? Kita buka yang baru. Okey, dekat track. Okey. Kalau cikgu dah download semua yang saya bagi tahu pagi tadi, dia kalau yang dah update dia ni mesti dapat ni sama macam saya. 1672 MB. Okey. Okey. Kalau tak ada permasalah, okey, kita terus ke live loop. Okey. Saya tunjukkan contoh. Untuk menggabungkan loops-loops yang ada. Okey. Kita tekan saja. Kita
cuba-cuba cikgu. Ikut keselesaan kita. Kalau kita macam tak nak kan, di sini kita tekan stop, kita tap kat dia. Dia akan berhenti. Ini tap stop ni, dia akan stop. Okey, cara dia lebih kurang juga macam Ustaz Syukri tunjukkan tadi. Kalau kita dah pilih, kalau kita macam berkenan muzik ni, kita boleh terus tekan record kat sini. Tu ni dah. Okey. Kita tengok kita punya ni. Bila dah tu kita boleh pilih yang dekat sini tadi. Dekat batu bata ni. Batu bata saya panggil ni. Okey, konsep dia sama juga. Kalau macam terlajak tu kita boleh hold, lepas tu kita drag je. Kita boleh setting ikut muzik kita. Okay, kita tekan play. Okay. Okay, kalau kita nak tambah lagi muzik daripada instrumen lain, kita tekan dekat sini. No. Kita tekan kat live loop, kita ambil lah muzik lain. Contohnya saya nak ambil ni. Kita cuba dengar dulu. Rasa macam tak sesuai, kita boleh tukar tutup. Ikut atas kreativiti kita cikgu, ikut halwa telinga kita. Assalamualaikum Ustaz Syakir. Ya. Okay. Kan ada banyak petak-petak ni kan? Petak-petak tu kita boleh tentukan mana satu kita nak bunyi je. Ya, betul. Kita just klik. Contoh kalau gitar ni petak mana kita nak guna dia punya petak? Betul. Okey. Boleh. Okey, terima kasih. Kalau kita rasa macam nak semua sekali, kita tekan kat bawah ni. Jadi kat sini kan? Mana? Tekan je lah. Kat bawah ni. Dia akan mainkan. Kita tekan sikit lagi, kita boleh stop lah ni. Okey, jadi kenapa sebab bunyi? Sebab yang bunyi ni. Jadi kalau kita tak nak ni, kita ni dulu. Macam Ustaz Syukri cakap tadi, kita ni mute kan dia. Ustaz nak tanya, kalau yang mana kita nak tu, kita tekan dia, lepas tu kita tekan record. Maknanya dia akan pilih yang kita nak je lah. Maksudnya kalau kita pilih kotak kecil, satu kotak tu je, satu kotak lah. Kalau kita pilih satu row, dia akan record satu row, yang tu yang masuk nanti, betul? Betul. Okay, alright. Thank you. Saya tambah sikit cikgu Tapi cikgu kena klik button record dulu, baru cikgu tekan pada kotak yang cikgu nak, muzik yang cikgu nak. Cikgu jangan klik pada kotak dulu. Sebab nanti dia akan sebenarnya dua-dua side pun boleh. Cikgu nak klik petak dulu baru record pun boleh, record dulu pada petak pun boleh.
Tapi kalau cikgu record dulu, kemudian baru tekan petak, dia akan ikut beat GarageBand tu sendiri. Dia yang tetapkan untuk kita beat tu. So kita dah tak pening kepala, dia jadi lebih cantik. Okey, faham. Okay, terima kasih. Okay, jadi cara macam kita nak mute kan tadi tu macam ni lah. Bila kita nak record tu, kita mute kan ni. Untuk kita nak tambah music daripada sound library yang lain. Okay, kita boleh macam antara yang menarik, menarik dekat dalam ni planetarium. Kalau cikgu sains ni memang okey sangat lah. Okey, macam ada tajuk bumi tu kan. Discovery, go at throttle up. Memang menarik lah untuk sound effect kan. Kalau kita rasa nak masukkan ni. Okey, kita stop dulu. Kita tekan button record. Okay, sedap. So kita boleh tengok kita punya dekat tu dekat sini. Dekat batu-bata tu. Kita boleh pinch in, pinch out. Kalau rasa macam jauh sangat, kita boleh pinch in, pinch out. Kita tarik. Ni boleh tak kita padam juga ni. Tak betul. Oh, kalau delete. Oh, jangan delete ke. Okay, kita splitkan dia. Ustaz. Ya? Nak tanya, batu-bata tu keluar kalau kita record baru dia keluar Bila dah record baru ada batu-bata ni. Oh, okey. Okey, kalau kita nak sekalikan muzik dia kan, kita cuba boleh play. Okey, tak ada bunyi muzik elektrik gitar. Sebab apa tak ada? Sebab kita dah mute kan yang kat atas tadi. Okey. Kita patah balik, kita onkan dia. Ni bergantung kita punya ni lah. Kita punya muzik untuk live loop ni. Okey, kita nak tukar pergi kat live loop. Okey, cikgu boleh explore lah. Kalau untuk kenderaannya, ni kenderaan ni kau. Sound effect memang senang je kot. Tak payah fikir apa. Ada yang bunyi lagu nak kena download dekat luar kan. Kat dalam kelas memang dah ada dah cikgu. Cikgu boleh explore je cikgu. Okay, ini untuk kenderaan dekat movie machine. Okay, kalau nak belajar bahasa mengira pun ada juga. Ni bahasa Inggeris atas ni. 1, 2. Ni saya tak tahu bahasa apa. Saya tahu bahasa 1 bahasa Inggeris, bahasa 3. Bahasa yang 4 ni bahasa Arab. 1. I. Ich. 5. Ich. Bahasa Arab ni. 2. Sebab apa kalau kalau cikgu buka dekat atas ni ada. Sebab kita dah rekod dah yang atas ni. Yang atas ni, cikgu jangan takut cikgu. Ni sebab kita dah rekod dah. Sebab tu dia ada ni. Jadi bila kita kata nak rakam, kalau kita nak rakam, kita tutup lah benda ni. Bolehlah ambil. Ini untuk dash loop. Okey, untuk dash loop lagi, tadi yang Ustaz Syukri cakap tu. Okey, kita kata kita nak cari bunyi apa? Ni salah satu cara lagi lah. Apple Loops ni. Memang banyak. Kalau cikgu dah download semua, memang banyak. Kalau kita kata nak bunyi chicken. Terus kita tekan enter. Ada keluar. Kita tekan. Dia Chicken Club ni dekat Toy Box.
Okay, ni salah satu cara lah. Kalau cikgu ada keyword dia. Kita beri car. Ni salah satu cara jugalah kalau untuk cikgu nak cari live envelopes ni. Okay. Benda dia konsep dia sama juga. Kalau kita dah puas hati, tekan yang macam kertas tu. Lepas tu kita rename testing. Testing lagi. Testing. Dah testing betul dah. Okay. Share. Ambil song. Tekan share. Dan open in. Dia bergantung kita punya tu lah macam Ustaz Syukri cakap tadi tu. Bergantung besar lagu tu dan bergantung juga dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bergantung speed kita punya iPad lah. Ustaz nak tanya, kalau kita ambil lagu kat luar kan, contoh lagu Happy Birthday, kita nak masukkan dalam tu, kita kena tahu note tu dulu Ya betul. Kalau daripada luar tu nak cari note tu macam mana? Dia kalau okey sekejap saya tunjukkan lah. Bergantung dekat note apa yang cikgu nak cari. Selalunya piano kan, kata piano, note, Happy Birthday. Ada cikgu. Buka. Ada ni. So ni untuk piano lah. Kita just Google je cikgu. Okey, faham. Terima kasih. Okey, sama. Tadi kat mana tadi? Saya tak update tadi. Ambil semula lah. Tekan song. Share. Open in. Internet kita punya ni lah, bergantung kita punya file kita tu. Okey, ada apa-apa lagi soalan untuk live loop? Live loop macam tu je cikgu. Cikgu kena explore cikgu. Memang kena tekan, tengok halus export. Okey, ada masalah sini. Okey. Okey. Sebab apa tak boleh? Sebab saya dah off kan semua. Cikgu kena on-kan balik. Tengok batu-batu dia. Batu-batu yang ni. Cikgu kena on-kan balik. Kalau cikgu dah off kan semua memang tadi tak boleh tadi. Okey, masih perasan. Sampai ke sudah tak boleh. Share, song, open in. Animal Kingdom kat mana nak cari? Cikgu kena download semua cikgu. Sekejap saya tunjukkan kalau cikgu dah download. Download semua cikgu. Sebab tu saya bagi tahu pagi tadi, cikgu buka je GarageBand ni, cikgu download je lah semua. Senang. Lepas tu save file. Save file, ikutlah. Untuk lebih selamat, kita save di iPad lah. Kalau di iPad ni, kita terus boleh guna di Keynote, di iMovie. Okay. Okey, salah satu cara, macam mana mungkin sebelum ni kita tak ada belajar lagi tentang file sini kan. Okay, kita tekan file ni, lepas tu kita pilih mana kita nak. Contohnya kalau untuk selamat, sebab kalau kita tak ada internet, kita on iPad lah. Lepas tu kita boleh bina kita punya ni.
Tekan ni, folder ni. Untitled folder, tulis music from GarageBand. Okay. Ni pengurusan fail ni memang sangat penting cikgu. Supaya cikgu tak lost nanti bila kita manalah fail aku dah buat dah tadi GarageBand, lepas tu dah. Okay, mungkin ada nak cuba lagi. Cikgu, nak check. Okay, saya tunjuk sekali lagi kat mana kita nak check kita punya tu, kita pergi dekat track, buka kat track, tekan sound library. Lepas tu kita manage pack. Kalau macam ni saya dah install lah semua ni. Dekat Toybox ni Cikgu Khairi. Kalau Cikgu Khairi dah download Toybox ni, Animal Kingdom tu ada dalam ni. Kalau kita tekan Toybox ni. Memang banyak dah. Sekejap. Okey. Okey, saya rasa ada lagi apa-apa soalan tentang live loop? Saya rasa live loop ni cikgu kena dengar satu, baru cikgu dapat dia punya tu. Dia kena explore tu. Kena tekan satu-satu, ikut halua telinga kita cikgu. Okey, ada apa-apa persoalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu sahaja perkongsian saya tentang live loop. Saya tambah sikit Ustaz Syakir. Ya. Untuk live loops ni kebiasaannya kita akan guna dalam dua keadaan. Yang pertama kita akan guna untuk intro ataupun ending. Okey. Yang kedua kita akan jadikan dia as a background music. Okey, untuk jadikan dia as a background music, dan kita tak nak masa kita jadikan dia background music, suara kita tenggelam dengan background music tu. So kita kena pastikan bila kita rakam dalam iMovie nanti, kita kena slowkan sound untuk GarageBand kita, background music kita. Walaupun dalam GarageBand tu kita set tinggi dah, kita punya volume, tak ada masalah, tapi untuk di iMovie nanti kita kena reducekan dia. Okey, supaya kita punya suara lebih jelas daripada music tu. Tapi dalam masa yang sama, music tu still lagi run. Dan yang kedua, kenapa pentingnya kita belajar tentang GarageBand dan juga live loop semua ni, ini yang Apple tekankan berkaitan dengan copyright. Kita tak naklah nanti kita ambil lagu dekat YouTube, tiba-tiba katalah tu lagu Cikgu Khairi. Cikgu Khairi buat, saya guna. Lepas tu dia dengar, apa ni, guna lagu aku tanpa kebenaran. Itu yang kita tak nak. So copyright issue macam ni kita kena jagalah. Okay, so supaya kita tak nak diambil tindakan benda-benda macam ni. So Apple sangat jaga perkara ni. Dan benda ni pun yang kita di-train supaya semua tu biar hak milik kita. Kita main lagu Happy Birthday pun kita main dengan style kita remixkan sikit, wow, dia akan jadi delicious lah. Okay, kalau cikgu nak test macam lagu yang saya tunjukkan tadi, memang cikgu kena keep on trying, utamanya dalam tracks. InsyaAllah cikgu akan dapat build up semua lagu-lagu yang macam mana saya tunjukkan tadi. Okey, tadi Ustaz Syukri ada sebut tadi, saya lupa nak tunjuk. Okey, FX ni, kalau kita mainkan, kat belakang ni. Ni adjust dia ni. Reflector, kat sebelah ni reflector. Cikgu usik lah ikut kreativiti cikgu. Kat ni FX, kat sini FX, ada ni filter. Ada filter, kita macam nak tahan ke, kita nak remixkan dia. Okey, jadi itu juga betul lah Ustaz Syukri cakap tadi, untuk apa? Allahumma salli ala Muhammad. Yalah, macam muzik-muzik yang sound yang kita macam rasa macam susah nak dapat. Jadi macam kalau kita tengok tu memang tak ada masalah dekat untuk muzik background ni, cikgu boleh explore lah bunyi kilang ke, untuk kita gunakan sebagai sound effect. Sound effect ni sangat berperanan lah untuk kita punya konten kan. Ni saya tukar sebut ni.
Okay, kalau tak ada apa-apa, ada soalan lagi tak? Cakap Kalau sekarang tak ada soalan, kita tak ada, saya serahkan dekat Cikgu Hasman untuk sesi seterusnya. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Syukri dengan Ustaz Syakir kerana banyak membantu kita lah dalam memahami tentang GarageBand ni. Jadi sebelum tu sekarang kita pun dah sampai pukul 10.30 kan, 10.33 sekarang. Jadi sebelum saya nak menamatkan sesi lah, ada apa-apa persoalan tak yang nak ditanya? Cikgu boleh on lah speaker kalau nak tanya. Ada cikgu nak tanya apa-apa soalan? Sebelum saya akan sharekan untuk kita punya kita kata apa, kehadiran hari inilah. Jadi Cikgu ini Asmat, adalah saya nak jawab sikit. Ada satu soalan. Dia boleh. Ada satu soalan tentang macam ni kita nak rakam suara tadi kan? Ada Ustaz nak cikgu share ni screen tanya, ke? Cikgu Nur Hafizah. Ustaz nak share boleh screen ke kot. apa? Boleh. Okey, kejap ya. Saya stop share dulu. Okey, kejap saya share screen kejap. Kalau cikgu nak on cikgu punya mic. Okey, dekat GarageBand tadi. Okey, ini mic kita. Okey. So cikgu just record pada button studio ni. Okay, this one. Sorry. Okay, yang ni. Cikgu jangan pilih yang fun. Kalau cikgu pilih fun, okay, cikgu pilih fun. Cikgu tengok siapa yang berlaku. Kita boleh buat suara chipmunk boleh. Okay, saya record. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okay, nanti bila cikgu play balik, dia akan keluar suara chipmunk. Okay, mungkin di tempat cikgu tak dengar. Okay, cuma saya nak beritahu, cikgu rakam dulu dengan suara studio. Okay, cikgu dah rakam. As usual, klik button record. Kemudian baru cikgu rakam. Kemudian kalau cikgu nak ubah kepada suara lain, baru cikgu ubah. Chipmunk ke, alien ke, dalam clean and clear memang suara dalam studio betul. Ataupun yang ni cikgu boleh test try and error lah. Okay, mengikut kesesuaian cikgu punya video. Right. Yang ni kalau test chipmunk ni kan confirm anak-anak lepas tu pun nak test juga, dia pun sibuk nak rakam juga. Okay. Alright, Cikgu Asmahan, sorry saya Okay, tak apa. saya stop balik and saya pass semula pada cikgu. Ada soalan saya rasa Ustaz. Kejap. Nak tengok mana soalan apa tu? Kejap ya. Cikgu boleh, okey, Cikgu Nik Kamariah ni nak tengok mana song yang kita dah export dalam iCloud. Cikgu Azhar kata. Dia bergantung pada cikgu save. Kalau cikgu save di iCloud, dia akan berada di iCloud. Tapi kalau cikgu save berada di iPad, dia akan berada di iPad. So maksudnya cikgu kena check dalam file cikgu balik. Tapi seeloknya Ustaz kat mana Ustaz? Okey, Ustaz Syukri, saya nak tambah. Okey, untuk lebih senang, cikgu biasakan dengan interface file tu cikgu. Cikgu buat macam saya buat tadi, buat satu folder siap-siap. Macam saya rasa saya selesa dengan dekat save dekat iPad. Jadi saya buka satu folder di iPad. Bila kita nak save, bila kita buka file kita tu, kan kita perlu, step dia, kita hold lama-lama dekat file yang kita dah save tu. Kita dah share tu, bila save file tu kita pilih. Kita browse dekat kita punya location yang kita nak. Jadi kalau kita dah ada, kita memang ada spesifik kat situ, dekat situlah kita daripada Keynote pun kita boleh ambil, daripada iMovie pun boleh ambil juga. Tak semestinya kalau kata untuk Keynote kita kena save dekat Keynote, tak. Jadi itu pengurusan file. Okay, saya harap membantu untuk ni. Okey. Tapi betul kalau macam saya sendiri pun sebenarnya dalam GarageBand ni yang mana muzik saya import kan, semuanya saya akan masukkan dia dalam satu file supaya mudah. Kalau projek kita projek apa kan,
Macam saya buat projektan darurat contohnya, saya akan tulis dia punya file tu darurat. Supaya semua yang saya nak import, nak masuk dalam, nak guna tu dah ada dalam file tu, senang kita cari. Itu cara lah. Biasanya saya pun pakai cara yang Ustaz Syakir cakap juga. Mudah kita nak cari kan. Okey, yang lain ada apa-apa soalan? Ustaz Syakir pun sebenarnya dah share untuk link untuk kehadiran kita pada malam ni. Jadi cikgu boleh tengoklah kepada link kehadiran tersebut untuk cikgu ni. Untuk cikgu masukkan kehadiran cikgu. Mohon cikgu semua masukkan kehadiran masing-masing lah di dalam link tersebut. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, tapi sebelum tu saya ada sedikit ni jugalah untuk next class kita, di mana next class kita akan ada hari Rabu malam dan next class ni kita akan fokus kepada iMovie. Jadi kalau boleh saya mohonlah supaya semua cikgu akan terlekat pula. Dah ada iMovie. Lepas tu kalau tak ada ataupun cikgu kita kata apa, kita update lah iMovie kita. Mungkin cikgu tak pernah pakai iMovie ke apa kan. So cikgu update dulu iMovie. So sebab kalau tak update iMovie nanti bila kita ajar nanti mungkin cikgu tak jumpa pula sebab iMovie kalau kita update dia ada benda baru pula. Kalau berbanding lama dia ada benda yang baru yang ni. So mohon untuk semua update pada iMovie. Dan pesanan daripada Cikgu Azizah jugalah sebenarnya, jika cikgu dah pandai buat green screen ke apa, cikgu bolehlah buat record green screen, tapi nanti Cikgu Azizah akan maklumkan yang lebih lanjut lah di dalam grup Telegram kita. Jadi saya rasa itu je. Ustaz Syukri dengan Ustaz Syakir ada apa-apa lagi? Tak ada. Terima kasih Cikgu Azman. Terima kasih semua peserta. Okey, kalau tak ada, terima kasih semua ke atas kehadiran malam ni. So kita tangguh dulu perjumpaan kita pada next slot iaitu hari Rabu malam. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Syukri. Ustaz Syakir. Jangan lupa hasilkan lagu yang terbaik ya. Kita kongsi sama-sama. Malam ni GarageBand. Apa ni? Onkan kamera dulu. Wifi dulu. Oh ya betul. Kita nak wifi dulu. Oh, wifi dulu kan? Okey, sorry. Saya pun lupa. Okey, masing-masing boleh on ni masing-masing. Kejap. Cikgu Azhar tu kalau rakam suara dia mesti sedap sebab mic dia dah sangat steady dah tu. Okey, kejap grup ni lagi. Kita ada dua grup. Okey. Terima kasih semua atas kehadiran. Okey, saya dah ambil dah semua gambar. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.